Hello, hai semua. Selamat pagi dan selamat datang ke pengajaran pada minggu ni. Minggu ketiga iaitu topik campuran. Topik campuran ni bukan topik pada tahun lepas. Cikgu risau so topik ni kita banyak kali tahun lepas banyak PDPR kan. So seulang baliklah topik ni, okey? Topik campuran masa kamu tahun 2. Okey, boleh? Okey. Di akhir pengajaran kali ini, apa kita akan dapat? Pertama, murid mengetahui kaedah mengasingkan campuran. First, kita akan tahulah macam kaedah apa yang paling sesuai untuk campuran ini untuk diasingkan. Kedua, kita tahu macam mana apa yang bahan larut dan bahan tidak larut. Apa bahan larut dan bahan yang tidak larut. Okey. Okay, ini contoh. Kenapa kita perlu tahu mau belajar tentang kaedah-kaedah mengasingkan campuran ni? Mana tahu tiba-tiba kamu buat sesuatu, contoh kamu buat macam kamu mau mengasingkan tepung, tiba-tiba kamu termasuk kismis, terus kamu alah macam mana mau kasih asingkan ni? Ni saya ajarlah teknik-teknik yang kamu boleh gunakan untuk mengasingkan campuran. Okey? Ni lagi lah. Okey, kamu ingat tak kalau mama bapa kamu, contoh yang mama, adakah cerita P. Ramlee tajuk Musang Berjanggut? Dalam cerita Musang Berjanggut tu ada tu kisah tentang mengasing-asingkan barang. Okey? Okey, kaedah mengasingkan campuran. Okey, ada 5 kaedah kita belajar hari ini. Ada 5A. Okey, kaedah berkenaan berbeza mengikut jenis campuran berkenaan lah. Maksudnya tidak sama. Ada kaedah tu. Tidak sama kaedah tu sebab campuran tu tidak sama kan. Ada campuran contoh air dengan bahan keras, ada campuran yang serbuk dengan benda-benda yang kasar, ada campuran yang dengan besi dengan yang serbuk. Jadi macam mana yang cara-cara yang sesuai lah supaya kamu senang untuk mengasingkan nanti. Okey? Okay, kaedah ni tujuannya untuk memudahkan hidup kita lah. Supaya kamu mudah. Jelah kamu macam yang alah, macam mana mau asingkan benda ni. So kamu tahu ni, lepas tu kamu tahu lah cara untuk mengasingkannya. Okey. Cara pertama, mengisi. Mengisi ni ialah mengasingkan dua bahan yang bersaiz besar. Alamak, sesalah eja. Dua bahan. Dua bahan yang bersaiz besar. Contoh, maruku dengan kacang hijau ni. Senang saja. Pakai tangan, ambillah. Kalau kamu suka kacang hijau, ambil kacang hijau. Kalau suka maruku, ambil maruku. Okey, pakai tangan saja singkat. Sebab dua-dua sama besar. Kan dua-dua ni, tengok di sini. Dua-dua ni lebih kurang sama saiz kan? Senanglah kamu asingkan. Okey. Cara kedua. Kedua, mengayak. Ayak. Ayak. Mengayak. Mengayak ni masukkan bahan bersaiz halus dengan bahan bersaiz besar. Maksudnya bahan yang bersaiz halus macam pasir, macam tepung dengan bahan yang bersaiz besar. So kalau kamu pakai tangan, susah kan? Terus ayak. Ayak ni kamu beli jaring, tahu jaring? Pakai jaring yang lubang-lubang kecil tu, simpan campuran tu, ayak. Okay? Contoh begini. Tepung dengan mainan ni. Okay, so yang halus tu, benda halus akan jatuh ke bawah, yang besar akan tertinggal di atas. Ni mengayak. Kalau macam tepung, selalunya ibu-ibu dia ayak supaya yang mau tepung tu betul-betul halus. Memang tahu tiba-tiba dalam tepung tu ada batu kah, ada semut kah, ada kaca kah. Kita dah nampak kan, jom kita ayak dulu. Ni untuk orang mau cari emas, cari batu-batu berharga. Dia letak sini ke apa tu tempat yang penapis tu, penapis buat bersih, dia ayak. So tanah-tanah yang halus, pasir-pasir tu akan jatuh ke bawah. Dan yang tinggal atas tu adalah emas lah atau batu-batu permata. Okay. Macam ni, coba tengok video ni. Dia ambil penuras. Lepas tu dia kasih buang pasirnya tu. Yang tinggal ialah tengok ketam. Okay. Kan ketam tu kan saiznya besar. Pasir kan saiznya halus. Okay. Okay. Cara ketiga. Ketiga sudah. Guna magnet. Gunakan magnet. Tujuan untuk mengasingkan bahan boleh ditarik oleh magnet. Senang. Kalau kamu nampak macam besi banyak, kamu pakai magnet lah. Okay. Dan kamu pilih. Walaupun tangan kamu tidaklah kotor. Contoh begini. Ini adalah pasir. Ini adalah serbuk besi. Jadi senanglah untuk asingkan. Itu jadi begini. Lagi satu, kalau kamu murid-murid semua, macam tempat pelupusan sampah kan, macam di Labuan ni, cikgu rasa ada.
sampah-sampah kita tu akan diambil, lepas tu dibawa ke kampung kilang, disatukan sampah tu akan diurang. Maksudnya dikasih disimpan, disimpan satu tempat dan dimasuk ke satu mesin. Mesin tu akan bergerak dan di atas tu ada magnet yang kuat. Jadi magnet tu akan tarik apa-apa yang besi lah. Siapa mau guna balik, contoh macam minuman tin, apa-apa je lah besi tu nanti diorang ambil, diorang buat besi baru. Jadi jimatlah, kenapa kita cari besi dalam tanah, apa tu, cari besi buat baru lagi kan. Jadi sebelum daripada dibuang, perbadanan selalunya dia akan ambil, beli apa tu, beli macam magnet besar, taruh sampah tu lalu di bawah, lepas tu yang besi tu akan naik ke atas sebab ditarik oleh magnet tu. Jadi besi tu diorang ambil untuk buat besi baru, yang sampah yang tidak berguna tu mungkin diorang bakar dan buang lah. Itu caranya lah, pengasingan menggunakan magnet. Okey, cara keempat, mengapung. Mengapung tu mengasingkan bahan yang boleh terapung. Mengasingkan bahan yang boleh terapung dan bahan yang tenggelam. Ini contoh kalau orang mau kasih bersih akuarium atau mau tiba-tiba, yelah akuarium lah, akuarium kan kalau batu ikan tenggelam dan kayu-kayu tu ke atas, kamu buanglah kayu-kayunya tu di atas tu. Okay, contoh macam ni. Air kotor kan, macam selalu dia di kampung-kampung patah-patah tu, kalau air pasang ada sampah kan, ambil sampah tu, jangan biarkannya hanyut sebab kalau kamu boleh tengok di sini, tengok tu, burung makan. Nanti ikan makan. Pas ikan makan, kamu yang makan. Okay? Ini contoh cara di negara lain, cara diorang kasih supaya sampah-sampah yang dibuang, terapung tu diorang kutip lah. Diorang letak macam satu plastik, lepas tu plastik tu diorang letak saur, jadi sampah-sampah yang hanyut tu akan terapung, akan terbenti lah. Ikan tidak dikacau, so ikan lalu di bawah. Jadi sampah di atas nanti diorang kutip lah. Okay? Itu cara diorang di negara luar lah. Haraplah Malaysia begini. Okay? Nanti kalau laut bersih, kita juga boleh mandi kan dalamnya. Tetap. Okay, dan cara terakhir ialah menuras. Menuras ni ialah bahan mengasingkan bahan pepejal daripada bahan cecair. Itu campuran yang cecair. Lain lah, kalau menganyak tu, itu dua-dua bahan yang bukan cecair. Tapi kalau menuras, bahan tu adalah cecair. Contoh, macam air teh. Kan teh ataupun air kopi. Kopi kan kadang ada macam abuk-abuk tu kan, yang punya serbuk-serbuk tu kan. Kadang kalau kita minum macam, rasa pelak lah sini. Okey, sebenarnya menuras orang pakai tadi tu yang ada kan gambar awal tu yang corong turas tu. Itu yang makmal punya lah. Lepas tu diorang lapis lagi dengan kertas. Kertas turas ni diorang lipat jadi ini. Lepas tu jadi ini. Lepas diorang buka, simpan dalam corong turas. Nanti kalau ada masa kita buat eksperimennya. Okey, inilah caranya. Campuran tu akan dimasukkan sini. Yang menitis ke bawah tu adalah cecair dan tinggal di atas tu adalah yang bahan pepejal, yang keras-keras. So, yang kita ambil kita yang kita minum lah. Atau kalau kamu mau yang sampahnya tu boleh juga. Boleh ha? Ini tu masihkan larutan cecair, kamu asingkan cecair dengan bahan pepejal. Sebab kertas turas tu dia akan tahan yang pepejal, tapi kasih benarkan cecair melaluinya. Okay? Okay. Kalau kamu rasa secepat, kamu boleh kasih pause video ni. Okey, kedua, topik akhir, kalau kita mau tahu macam mana satu bahan larut dan mana satu bahan yang tidak larut. Okey, bahan larut, bahan tidak larut. Apalah benda ni? Apa tu? Okey, bahan larut dan bahan tidak larut. Okey, senang saya eksperimennya. Okey, bayangkan, kamu boleh buat di rumah ni. Kalau mau buatlah sekarang. Ambil gelas yang berisi air, kemudian masukkan satu sudu gula. Nampak gula ni? Ni gula. Kedua, kalau kamu ada jagung, masukkan satu sudu jagung. Kalau tidak jagung, boleh pakai beras. Tidak beras, boleh pakai kacang hijau. Ataupun kacang biasa. Kacang hijau lah. Kacang hijau. Tapi pakai beras pun boleh. Okay, kemudian sudah masukkan. Okay, ambil sudu. Lepas sudu, kamu kacau-kacau. Okay, lepas kacau, didapati gula tu hilang. Kemanakah gula tu hilang? Kemana? Gula tu larut dalam air.
Tapi jagung tidak larut dalam air. Jadi sekarang gula tu dia pecah, dia hilang, menjadikan masuk ke dalam air. Jadi air ni akan rasa manis. Jadi larutan ni betul lah jadi larutan gula. Tapi jagung tidak larut. Okay, so kesimpulannya gula adalah bahan larut dalam air dan jagung bahan tidak larut dalam air. Kamu boleh buat eksperimen ini di rumah dengan mencuba pelbagai barang-barang di rumah. Pakai Milo boleh, kopi, teh, apa lagi? Beras, jagung, mainan, tepung susu, susu tepung. Tapi dengan syarat, ibu benarkanlah buat sama ibu. Okay, buat cara satu. Masukkan semua, gaul. Okay, ataupun jangan buat semua nanti tidak jadi. Satu gelas tu masuk 2 bahan saja. Satu gelas masuk 2 bahan. Satu gelas masuk 2 bahan. Okay. Kalau dah tahu, boleh tanya saya. Don't worry. Okay. Cara-cara bahan yang boleh dilarutkan dengan cepat. Okay, contohlah, kamu mau kasih larut, kamu mau buat minuman, contoh buat minuman cendol ke apakah, kan mau pakai air gula. Jadi macam mana cara-cara supaya gula tu cepat larut? Sebab kalau kamu mau letak air, ambil gula, tuang, biarkan gitu. Larut tu memang larut, tapi lambatlah, berjam-jam. Okay? Mari kita tengok cara-cara larut supaya dengan cepat. Ada 3 cara. Okay? Ada 3 cara boleh menyebabkan bahan melarut dengan cepat. Alah, cuba saya eja. Menyebabkan bahan melarut dengan cepat. Ada 3 cara. Cara pertama, gunakan air panas. Okay? Air panas. Contoh dalam video ni, ini adalah air panas dan ini adalah air sejuk. Okay, orang ni masuk ke pewarna. Kamu tengok antara dua-dua air ini, yang mana pewarna lagi merebak dengan cepat. Air panas kan, sebab air panas tu dia membantu supaya objek tu cepat larut, tapi air sejuk tidak. Jadi lain kali kalau kamu mau kasih larut gula tu cepat, pakailah air panas. Air mendidih lagi bagus. Jangan pula pakai air sejuk. Kalau air sejuk, lambatlah. Cara kedua, aduk. Kacau. Aduk. Aduk. Pakailah alat yang sesuai untuk mengaduk. Jangan pakai jari. Jangan pakai pembaris. Pakailah sudu. Kalau orang ni dalam gambar ni, dia pakai chopstick. Okay, dia masukkan garam atau gula. Terus dia pakai chopstick. Gol. Hilang sudah garamnya tu. Okay. Cara ketiga, saiz. Semakin kecil saiz objek tu, semakin cepatlah dia larut. Ni contoh antara dua ni lah. Ini gula cube. Ini gula serbuk. Antara dua ni, yang paling cepat larut ialah this one. This one. Ni. Gula Gula serbuk. Ni paling cepat larut. Yang sewarnakan kuning tu. Okay. Ini lambat sikit. Okay. Maksudnya semakin kecil, semakin larutlah. Jadi kalau kamu macam mau melarutkan sesuatu, kamu mesti kasi hancur dulu. Hancurkan dulu, baru kamu kasih larut. Contoh kalau saya tanya mama kamu, macam membuat air gula Melaka, dengan kamu ambil gula Melaka tu, gula Melaka tu besar, macam contoh begini kan, dan kamu kasih masuk. Kasih hancur dulu. Potong, masuk dalam air, dipanaskan air tu. Pakai air panas. Lepas tu, ambil sudu, kau lagi. Okay. Tamat. Itu saja dari saya. Jangan lupa buat soalan di bawah. Dan untuk pengetahuan semua, benda ni ada markah. Saya akan ambil markah. Siapa paling baik betul. Nanti buka sekolah nanti baru saya bagi hadiah lah. Keputusan nanti saya bagi tahu lah. Kita surprise. Okay. Ada apa-apa masalah, dah faham, jangan malu-malu. Tanya jasa. Mesej saja secara personal ataupun tanya di Telegram Science. Okay, bye-bye. Itu saja.